A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, Anisa harap ahli-ahli liqat dalam keadaan sihat, sejahtera, dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaiknya yang berbaki lagi. Okey. Pada hari ini Anisa akan melanjutkan liqat kita yang kedua, iaitu kita akan sharing maknanya sharing pasal tasawur, bahagian tasawur, iaitu tajuknya pembentukan masyarakat Islam. Okey. Macam biasa buku liqat kita, modul liqat kita muka surat 32. Okey. Ais terus masuk pada objektif. Pada akhir sesi liqat ini kita dapat menghuraikan konsep pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, memahami peranan mahasiswa dalam membentuk masyarakat Islam. Yang ketiga, menjelaskan sifat kebersamaan bagi masyarakat Islam. Okey, pendahuluan. Islam sebagai sumber dan jalan kebenaran bagi seluruh umat di atas muka bumi ini. Kebenaran Islam merupakan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada umat Islam serta rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah petunjuk jalan bagi sepanjang zaman. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan sesama manusia dan makhluk lain. Sebagai agama yang menjadi rahmatan lil alamin, maka tujuan hidup seseorang individu dan anggota masyarakat itu mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat membentuk kehidupan yang harmonis. Jadi, asas pembentukan masyarakat Islam ini adalah 3, iaitu akidah, syariah, akhlak. Dan akidah merupakan satu pegangan, syariah merupakan satu panduan, dan akhlak maknanya akhlak Islam ni perlu ada dalam setiap individu Muslim bagi membentuk sesebuah masyarakat yang hidup barakah dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah contoh perjalanan dakwah yang terbaik bagi masyarakat kini dalam mengajak manusia bertakwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala agar pembentukan masyarakat Islam dapat direalisasikan. Okey, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya perumpamaanku dan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu dia membaguskannya dan memperindahkannya, kecuali ada satu labinah, iaitu tempat lubang batu bata yang tertinggal belum diselesaikan yang berada di dinding di samping rumah tersebut. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum sambil berkata, aduh, sekiranya ada orang yang meletakkan labinah batu bata di tempatnya ini. Beliau bersabda, maka akulah labinah itu dan akulah penutup para nabi. Hadis sahih Bukhari. Oleh yang demikian, menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim menuntut ilmu agar masing-masing bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai perubahan dan cabaran dalam membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baiklah, kita masuk kepada konsep pembentukan masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah sesebuah kelompok manusia yang beragama Islam, mengamalkan ajaran Islam dan saling memerlukan antara satu sama lain. Kewujudan masyarakat Islam ini juga membuktikan bahawa setiap manusia mempunyai matlamat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera serta aman damai. Boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat 96. Daripada ayat surah Al-A'raf ayat 96, Allah menjelaskan bahawa penduduk yang bertakwa dan beriman kepada utusannya pasti akan dilimpahkan rezeki daripada langit. Namun bagi penduduk yang mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka akan menerima azab dan siksaan daripada Allah.
Masyarakat Islam yang pertama ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Umat Islam yang berada di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW ketika itu melaksanakan tugas yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Mereka cekal, gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sesebuah masyarakat yang ideal dan menjadi contoh bagi masyarakat selepasnya. Walaupun masyarakat terdapat daripada pelbagai suku kelompok manusia, namun perbezaan ini tidak menyekat masyarakat Islam daripada mengenali dan berinteraksi antara satu sama lain. Sesebuah masyarakat Islam itu bukanlah dilihat daripada perbezaan warna, kulit, bangsa, bahasa dan negara, tapi nilai Islam itu dilihat melalui ketaatan dan kepatuhan masyarakat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ketakwaanlah yang menjadi ukuran penting dalam menentukan konsep pembentukan sesebuah masyarakat Islam. Baiklah, sebagai contoh, masyarakat Islam di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW seperti yang kita tahu ialah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Walaupun Muhajirin dari Mekah, Ansar penduduk asal Madinah, tetapi indahnya Rasulullah menyatukan persaudaraan ini untuk saling melengkapi antara satu sama lain dan membantu antara satu sama lain, menguatkan lagi persaudaraan Islam, menguatkan lagi agama Islam, berdakwah seperti itu. Maka secara tidak langsung, hubungan yang pada dasarnya bukanlah begitu rapat, tetapi atas kebijaksanaan Rasulullah, penyatuan ini menjadi orang macam kata, penyatuan ini menjadi jalan dakwah. Maknanya Rasulullah berjaya menyampaikan dakwah dengan cara tersebut. Itu yang kita patut mencontohinya. Tidak bergaduh antara satu sama lain. Okey, asas pembentukan masyarakat Islam. Kita lihat kepada akidah Islam yang pertama, iaitu memelihara, menjaga dan menegakkan akidah Islam, iaitu pegangan akidah Tauhid, iaitu membebaskan diri mereka daripada belenggu, khurafat dan perkara-perkara syirik. Akidah Islam yang unggul dalam diri seseorang Muslim dapat membantu dan menjaga dirinya daripada kemunduran, iaitu kepercayaan karut-marut yang tidak berasaskan akal yang rasional. Akal Tauhid yang mantap juga dapat membebaskan manusia daripada belenggu modernisme yang menafikan kewujudan Tuhan sehingga membawa kepada kehancuran akhlak manusia dan sebagainya. Maknanya akidah Tauhid ni pokok utama. Maknanya Islam lah akidah tu, kepercayaan kepada Allah, beriman kepada Allah dan rukun Islam. Itu yang the first sesebuah pembentukan masyarakat Islam. So kalau tak ada dua tu, maka binasalah masyarakat tu. Apatah lagi yang seterusnya. Okey, yang kedua, nilai persaudaraan dalam masyarakat. Antara nilai yang dianjurkan oleh Islam ialah persaudaraan dan ukhuwah. Ia bermaksud manusia perlu hidup dalam sesebuah masyarakat yang saling sayang menyayangi, mempunyai hubungan yang erat dan saling bantu-membantu. Perlu bekerjasama untuk kebaikan dan tidak bekerjasama dalam perkara-perkara yang mendatangkan perkara dosa dan perbuatan keji. Okey, boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat yang popular, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Ayat ni paling popular dalam surah Al-Ma'idah. Saling bantu membantu dalam mengerjakan kebaikan dan tidak tolong menolong untuk membuat dosa dan pelanggaran. Contoh, amal makruf nahi mungkar. Justru tiada nilai sesebuah persaudaraan jika semua manusia saling tidak bantu-membantu saudara mereka, saudara-saudara Muslim ketika diperlukan, membantunya ketika kesulitan dan mengasihaninya ketika lemah. Rasulullah telah menggambarkan kepada kita contoh yang mengganggukan tentang sikap tolong-menolong
dan ikatan yang kukuh di kalangan anggota masyarakat Islam. Okey, dalam hadis ni pun Rasulullah memberi gambaran dalam hadis, bandingan seseorang yang beriman kepada orang beriman yang lain adalah umpama sebuah bangunan yang saling mengukuhi antara satu sama lain. Lantas Rasulullah memaksudkan jari-jari baginda antara satu sama lain. Persaudaraan dalam Islam merangkumi semua kelompok masyarakat. Tidak terdapat sekelompok manusia yang terlalu tinggi darjatnya untuk bersaudara dengan orang lain, dan tidak terdapat sekelompok manusia yang terlalu rendah darjatnya untuk bersaudara dengan orang lain. Justru, kedudukan seseorang sama ada tinggi atau rendah bukan sebagai pengukur dan alasan untuk meninggi diri antara satu sama lain. Tak kisahlah kaya, miskin, apa lagi, tinggi, rendah darjat. Maknanya kalau kurang seseorang tu, maka yang lebih tu tolong. Maknanya lengkap each other, complete each other. Maknanya tidak kurang, tidak lebih. Saling bantu-bantu, tidak mementingkan diri sendiri apa semua. Contoh kita dengan jiran kita kan. Maknanya kalau jiran kesusahan, kita tolong. Kalau kita kesusahan, jiran akan tolong kita. Macam tu lah. Okay, kita masuk kepada nilai yang ketiga, iaitu nilai kesatuan. Nilai kesatuan ini, masyarakat Islam yang bersaudara ialah masyarakat yang bersatu dari segi akidah, keimanan, syiar, ibadah, pemahaman, pemikiran, adab, kesopanan, budaya sosial, nilai kemanusiaan dan sebagainya. Menjadi fitrah menjadi dalam diri setiap manusia dari pelbagai kaum dan bangsa bahawa manusia itu suka dan perlu bergaul, bermasyarakat dan bertemu dan berjumpa antara satu sama lain. Tidak wajar bagi masyarakat Islam berpecah belah oleh perkara-perkara yang menjejaskan kehidupan masyarakat itu, seperti fanatiknya terhadap bangsa, warna, tanah air, bahasa, darjat, aliran, pemikiran dan sebagainya. Maknanya kita ni perlu bersatu padu. Maknanya bersatu padu ni sebagai ibadah yang dituntut oleh Islam. Boleh tengok dalam surah Al-Imran yang ayat hablum minallah hablum minannas. Jika siapa yang berpegang tali Allah, maka manusia tu perlu berpegang pada tali Allah dan berpegang pada tali manusia. Complete each other, kesatuan kan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Perlu dicapai dengan perpaduan yang diikat oleh satu pendapat dan satu pandangan yang sama, atau dengan kata lain adalah akal fikiran. Apabila setiap pihak dapat menaikkan kepelbagaian pandangan daripada pihak lain, maka sifat-sifat mazmumah seperti hasad, dengki, khianat, tamak dan sebagainya dapat dielakkan ketika membuat sesuatu keputusan. Dan Al-Quran juga memberi peringatan kepada seluruh umat Islam supaya berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah dalam kalangan manusia. Jadi kita perlu ikut segala peraturan dan disiplin kehidupan yang telah diatur oleh Allah. Boleh tengok dalam surah Al-Imran yang ayat dia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Okey, maafkan saya. Maknanya bersatu pada tali Allah, bersatu pada ad-din tali Allah dan jangan berpecah. Contoh kalau macam berpecah ni, contohlah macam tarawih kan. Ada yang kenapa tarawih 8 rakaat, kenapa tak 20? Kat situ berpecah. Padahal tu benda sunat je. Tak kisahlah nak buat 20 ke, nak buat 8 ke. Benda sunat, tak payah gaduh. So terima je pendapat masing-masing. Kalau tak mampu, buat je 8. Kalau mampu banyak tenaga, buat 20. Tak ada siapa larang. Itulah, maknanya jangan fanatik terlalu pada sesuatu pandangan apa semua. Terima je. Maknanya berfikiran terbuka, berlapang dada. Okay, kita masuk pada peranan, hak dan tanggungjawab individu dalam masyarakat Islam. Okay, yang pertama ialah hak individu. Hak individu
hak individu ni kita perlu bertanggungjawab untuk menjaga diri sendiri dari segi aspek jasmani dan rohani daripada perkara-perkara yang merosakkan dan melemahkan jiwa. Hal ini kerana kesihatan rohani dan jasmani amat penting dalam pembinaan individu Muslim yang sihat dan sejahtera. Okey, di samping itu, dalam mengelola harta, setiap individu mestilah menyedari bahawa sebahagian harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain yang memerlukannya. Iaitu orang yang memerlukannya, golongan fakir miskin yang memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan. So, jadi jangan kedekut lah. Cuba bersedekah, berzakat. Ada lebih, bagi orang. Ada lebih, bagi. Sebab tak akan miskinkan kita. Tak kisah berapa nilai, RM1 ke, RM50 ke, RM10 ke. Janji ikhlas, insya-Allah Allah akan ganti lagi. Mungkin ganti beribu-ribu, berjuta-juta. Tak kisahlah dalam bentuk rezeki, dalam bentuk wang atau kesihatan atau apa-apa sumber kebahagiaan yang lain. Okey, yang kedua, hak keluarga. Okey, hak keluarga ni, keluarga perlu mendapatkan keperluan asas seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian yang selesa. Jadi ibu bapa ni memainkan peranan yang penting yang sebaiknya untuk memberi pendidikan ilmu dan Islam yang sempurna kepada kanak-kanak agar mereka sentiasa tunduk kepada Allah SWT dan melaksanakan pengamalan Islam. Okey, contoh macam bayi yang lahir tu suci, seperti kain yang putih suci tanpa kotoran. Yang membentukkannya ibu bapa lah, nak jadi bentuknya pemikiran Nasrani ke, Yahudi ke, Majusi ke. Maknanya parents are the main role model to build, to help their children to obedience to Allah. Maknanya dia taat kepada Allah. Sebab itulah ibu bapa ni penting. Okey, kita masuk kepada menjaga maruah dan peribadi. Islam ni sangat menuntut untuk umatnya untuk menjaga maruah dan peribadi. Kerana imej yang baik kepada masyarakat, menjadi imej yang baik kepada masyarakat. Dan ia menggambarkan nilai akhlak dan agama seseorang itu. Maruah dan peribadi merupakan suatu nilai yang sangat mulia dalam Islam. Justru orang yang menjaga maruah dan peribadinya yang baik sudah pasti akan mengelakkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagai kita wanita, wanita sangat perlu menjaga maruah diri dan maruah keluarga. Banyak kan kes rogol, kes zina apa semua melibatkan. Sebab wanita ni jadi mangsa tau. Lelaki boleh je lepas tangan kita. Sebab itulah kita ni kena jaga diri, jaga pandangan. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati benda-benda tu. Ataupun kita kenalah macam wanita menjaga aurat dengan sebaik-baiknya. Jumpa mahram jangan bergedik. Maknanya kita menjaga diri kita sebagai seorang muslimah yang baik. Okey. Ada sesuatu kisah teladan lah. Kisah yang jadi teladan berkaitan dengan menjaga maruah dan peribadi. Ini kisah fitnah. Kisah fitnah yang mana Sayyidatina Aisyah ni kena fitnahkan. Kena fitnah. Okey, peristiwa ini melibatkan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu isteri kesayangannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah ketika itu. Fitnah atau berita yang diperkatakan sedikit sebanyak mempengaruhi pandangan buruk kepada beliau serta Rasulullah SAW. Beliau difitnah oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Safwan bin Mu'attal. Betul lah. Tetapi Sayyidatina Aisyah ni kita boleh mencontohinya sebagai dia seorang sangat tabah dan cekal dan menerima berita itu secara terbuka.
peristiwa ini memberikan kesan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sampai menimbulkan kecurigaan terhadap isterinya. Tapi yang kita tahu, Allah SWT yang tahu segala-galanya apa yang berlaku. Jadi Rasulullah menurunkan, ni surah yang penting, surah An-Nur ayat 11. Ini surah ini Allah turunkan sebab nuzul untuk menyucikan dan membersihkan nama Sayyidatina Aisyah tu daripada inilah, tercela, daripada kejahatan kan. Maknanya tengok fitnah, walaupun zaman dah bukti jelas kat sini, pada zaman Rasulullah fitnah tu datang sampai sedikit sebanyak boleh merenggangkan hubungan, boleh merosakkan hubungan kekeluargaan antara suami isteri, antara keluarga, boleh itulah antara Sayyidatina Aisyah dengan ayahnya, keluarganya, dengan dengan Rasulullah SAW. Maknanya kat sini benda ni jadi sejarah, dia berputar balik. Jadi kat kita ni lagi macam-macam lah zaman moden, dengan social medianya, macam-macam orang boleh tulis apa-apa, komen apa-apa ni, kritik apa-apa. Benda tu lah, setiap penulisan tu, walaupun satu perkataan ke apa yang ditulis tu, kalau salah je diertikan, jadilah fitnah tu berpanjang-panjang. Lepas tu disampaikan, dipostkan, sebarlah. Lepas tu, itulah susah tu. Maknanya perlu berhati-hati dalam setiap perkataan kita, penulisan kita, terutama di social media yang terlalu menyebarkan berita-berita. Okey. Yang keempat ialah hak pendidikan. Okey, hak pendidikan ni wajib, iaitu ilmu pengetahuan lah. Sebab apa? Merupakan nilai yang tertinggi yang dibawa oleh Islam untuk membangunkan kehidupan manusia, sama ada kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dan ilmu ni sebagai asas perbezaan antara manusia. Okey. Ayat daripada surah Az-Zumar ayat 9. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pengajaran. Maknanya pengajaran tu, pengetahuan tu penting untuk menghasilkan pengajaran yang kita boleh ambil untuk membina tamadun kehidupan manusia yang lebih baik. Yang kelima ialah hak berpolitik dan bernegara. Okey. Yang ni secara umum, negara Islam harus memberi hak politik kepada sesiapa sahaja tanpa mengira agama dan keturunannya. Hak mendapat perlindungan politik dan negara adalah berlandaskan hakikat bahawa Islam adalah agama yang mementingkan keadilan dan keamanan. Okey, boleh tengok dalam surah At-Taubah ayat 6 yang bermaksud, dan jika di antara kaum musyrikin yang ada meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian hantarlah dia ke tempat yang selamat baginya. Demikian itu sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Maknanya kita sebagai rakyat Malaysia lah khususnya, perlu bertanggungjawab menjaga keselamatan dan keamanan negara. Maknanya tidak menyertai rusuhan-rusuhan yang membazir masa, yang merosakkan lagi imej pandangan Malaysia di luar negara. Maknanya kita macam hak bersuara tu, banyak platform boleh guna. Bukan rusuhan yang, maknanya rusuhan yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Banyak platform, banyak suara-suara pendapat boleh disampaikan, banyak saluran-saluran yang betul, boleh google kat internet, macam tu. Okey. Kita masuk pada sifat kebersamaan masyarakat Islam. Okey, sifat kebersamaan masyarakat Islam, kita ada integriti, tanggungjawab, kasih sayang dan toleransi. Okey. Secara ringkas, integriti ni apa? Merupakan kejujuran, merupakan perkara utama dalam setiap manusia untuk melahirkan masyarakat yang jujur pada diri, agama, bangsa dan negara. Perlu mempunyai nilai ini untuk meningkatkan kesedaran, komitmen dan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Contoh, okey, ni kisah yang popular, kisah Saidina Umar Al-Khattab dengan gadis penjual susu. Sejarah menceritakan bahawa gadis itu menolak
suruhan ibunya untuk mencampurkan air dengan susu, kerana beliau yakin bahawa Allah, maknanya dia tolak suruhan ibunya untuk mencampurkan air dan susu kerana beliau yakin bahawa Allah SWT melihat setiap perbuatan buruknya itu. Sikap bujur inilah yang membuatkan Khalifah Umar bangga dan menyuruh anaknya untuk mengahwini wanita itu. Okey, yang kedua ialah tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ni the main responsibility. Maknanya kita ada dua jalan, baik dan buruk kan. Maknanya kita ni ada perlu rasa tanggungjawab terhadap saudara kita yang lain agar hubungan sesama Muslim bertambah erat dan diredai oleh Allah SWT. Seterusnya melahirkan masyarakat Islam dan harmoni. Okey, kita boleh tengok dari kisah Ummu Mahjan, iaitu wanita yang lemah lembut dan berkulit hitam. Kisah beliau ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin yang pada ketika itu dalam hal kesungguhan dan sifat tawaduk, sehingga sampai pada puncak semangatnya dalam melaksanakan tanggungjawab kepada saudara muslim yang lain. Beliau merupakan seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Namun, beliau sentiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan keadaan mereka serta memberi makanan kepada mereka. Kenapa beliau buat benda ni? Kerana ia menjedari bahawa dia mempunyai kewajipan terhadap akidah dan masyarakat Islam yang lain. Iaitu dalam surah Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Maknanya kita kaya ke miskin ke, kita maknanya jiwa membantu tu perlu ada. Bantu tu tak adalah melebihi kita. Kita bantu seadanya lah. Tak kisahlah, tak semestinya wang ringgit apa semua. Mungkin bertanya khabar, mendoakan kesihatan, itu sedikit sebanyak menggembirakan hati saudari Islam yang lain. Kasih sayang. Kita masuk ke kasih sayang, iaitu menurut Abdullah Nasih Mulwan, kasih sayang dapat diertikan sebagai kelembutan hati dan kepekaan perasaan kasih sayang terhadap orang lain. Kasih sayang merupakan salah satu sifat mulia yang dikurniakan oleh Allah SWT dalam diri setiap manusia agar wujud rasa cinta dan kasih terhadap sesama saudara Muslim. Okey. Macam dia cerita tadilah. Kasih sayang tu mengeratkan lagi hubungan antara golongan asal Madinah yang Islam, iaitu Aus dan Khazraj. Sebab apa? Diorang ni dah lama tak bersekepala lah. Macam berperang sejak dah lama lah, sejak 100 tahun dahulu. Maka kehadiran Muhajirin ini sangat disambut baik oleh golongan Ansar, iaitu kaum Aus dan Khazraj itu, dengan senang hati dan terbuka dan penuh rasa simpati dan kasih sayang. Maknanya Rasulullah tu berjaya menyatukan antara Muhajirin dan Ansar. Itu merupakan, walaupun benda biasa kita dengar, tapi intipati daripada kisah ini menjadi inspirasi kepada kita sekarang yang macam nak berdakwah apa semua. Sebab itulah menyatu padukan saudara antara satu sama lain. Okey, last sekali kita melihat toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut sebagai tasamuh, iaitu sikap saling hormat menghormati dan saling bekerjasama antara kelompok-kelompok masyarakat Islam yang sama ada, tak kisahlah Islam atau bukan Islam, sama ada berbeza bangsa, budaya, bahasa dan agama. Maknanya toleransi, contoh kita yang beragama Islam dengan orang non-Muslim lah kan. Maknanya macam perayaan sembahyang mereka, maknanya kita hormat lah. Kita tak judge dia, tak condemn dia, tak. Kita hormat je. Sebab apa? Allah pun menyuruh kita untuk hormat agama lain. Sebab apa? Kalau kita hormat agama lain, lama-kelamaan orang Islam tu akan tahu, oh bagusnya orang Islam ni hormat agama kami. Dia akan tertarik masuk agama Islam lama-kelamaan. Macam tu juga orang bukan Islam. Maknanya kita ni saling toleransi. Dia pun hormat agama kita, kita pun hormat agama dia. Tidak kacau antara satu sama lain. Saling bantu-membantu, hormat menghormati.
Okey. Kita masuk kepada memasyarakatkan mahasiswa. Okey. Ini untuk kita memasyarakatkan mahasiswa, iaitu yang pertama amar makruf nahi mungkar. Yang kedua profesional, berilmu, disiplin dan akhlak, efisien, menepati masa, inovatif dan kreatif, amanah, alamiah, keterkehadapan dan menyerajui. Okey. Amar makruf nahi mungkar. Okey, benda ni sebenarnya dah dididik, perlu dididik, dah dididik dalam diri setiap mahasiswa. Okey, kita banyakkan je study online, duduk rumah masing-masing. Okey, apa kita perlu buat? Contoh, bukan macam kalau nampak sesuatu kemungkaran, kita cegah guna apa? Okey, cegah tu contoh. Kita macam contoh kalau nak macam nampak okey seseorang tu melakukan kesalahan. Okey, kita nasihat dia dengan penuh kasih sayang, mauizah. Nasihat secara kasih sayang. DM dia personal, jangan terus direct. Nanti dia kecil hati. Cakap elok-elok, insya-Allah dia boleh terima. Kalau tak terima tak apalah, sebab tugas kita dah selesaikan. Macam tu. Salah kita dengan kawan-kawan kita ke. Amar makruf nahi mungkar is the most main thing that we have to do. Okay. Yang kedua ialah profesional. Profesional ni merangkumi nilai-nilai disiplin yang baik, hormat, menghormati dan berilmu. Jadi apabila mahasiswa ada benda macam ni, mereka akan dipandang tinggi dan dipercayai oleh masyarakat luar. Justru nilai yang baik dalam diri mahasiswa pasti akan membentuk sesebuah masyarakat yang profesional dan membuat sesuatu tindakan. Okey, contoh profesional kan lebih kepada kita kan buat group assignment kan. Okay, group assignment. Okay, contoh group assignment kena profesional lah, kena bijak. Maknanya dalam pembahagian tugas masing-masing, hormat antara ahli assignment, ahli group assignment, dan tolong antara satu sama lain. Kalau macam ni bukan tak boleh buat, maknanya dia kurang faham ke apa, help each other. Okay, efficient iaitu menepati masa, membuat keputusan dengan tepat, inovatif dan kreatif. Okay, ini melibatkan macam mahasiswa mesti ada join macam persatuan macam-macam ke, atau bergiat aktif di kampus. Tak kisahlah apa-apa persatuan ke, macam MPP ke, persatuan pusat sekretariat Islam ke, SPMM ke, apa-apa ke, persatuan. Jadi dah join benda tu, kenalah menghasilkan kualiti gerak gerca yang baik. Lepas tu nilai efisien yang baik, maknanya buat kerja dengan baik, menghasilkan kualiti kerja yang cemerlang dan menepati masa lah. Dan benda ni sedikit sebanyak dapat menjadi contoh kepada ahli-ahli yang lain. Amanah. Amanah ni kalau kita memegang sesuatu jawatan lah. Contoh macam setiausaha kan, banyak kerja kan, melibatkan kerja type komputer ke apa. Maknanya amanah tu buat kerja tu bersungguh-sungguh, menepati masa. Maknanya dah deadline tu siapkan apa yang patut buat. Lepas tu contoh bendahari kumpul duit untuk buat sesuatu program. Amanah. Maknanya guna duit tu secara berhemah, bukan membazir, bukan mencuri. Okey. Maknanya benda ni menjadi contoh kepada orang sekeliling. Alamiah iaitu meneroka pelbagai bidang di peringkat yang lebih jauh dan terkehadapan. Ia melahirkan mahasiswa yang berkeyakinan tinggi serta mampu menerajui perubahan, iaitu berjaya sehingga peringkat global dan sehingga maknanya diterima oleh pelbagai pihak dan terima baik oleh masyarakat. Justru ia memberi peluang dan ruang kepada kita untuk menyampaikan dakwah dan membentuk masyarakat itu sendiri. Okey, contohlah
contoh macam setiap kalau ada apa-apa pertandingan ke, musabaqah ke, competition ke, kita join. Tak kisahlah, join je lah. Lepas tu menang tak menang tu, dia menjadi satu inspirasi kepada kawan-kawan kita yang lain supaya beranikan diri untuk join. Benda tu selagi tidak memudaratkan, maknanya kita ni memberanikan diri untuk terkehadapan. Tak kisah peringkat universiti ke, peringkat negeri ke, zon ke, negeri ke, antarabangsa ke, tak kisah. Pertandingan, contoh kita pandai apa? Pertandingan musabaqah tilawat Al-Quran, pertandingan debat, pertandingan menulis sajak, pertandingan masak, apa-apa yang dianjurkan oleh fakulti kita, macam contoh SQS kan, kita join, kita cuba join. Ya, kalau yang bukan macam tak mampu tu tak payahlah, macam benda-benda yang mesti ada benda yang kita teringin nak joinkan, jadi join. Dan benda tu jadi inspirasi kepada kawan-kawan kita lain supaya bestnya benda tu. Dan secara tak langsung dia menjadi satu medan dakwah yang baik daripada sikap kita tu, akhlak kita tu. Okey, itu sahaja. Okey, maaf lama 36 minit. Okey, kita mengakhiri perjumpaan liqa kita yang kedua dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa baca slide dan tengok rakaman ni dan tik kehadiran. Okey, dekat Telegram. Okey, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.